Si kakak terdengar sayup suara adiknya menjerit kesakitan. Si kakak kemudian bangun dari tidur dan pergi melihat keadaan adik angkatnya itu. Si kakak dapat melihat dengan jelas yang adiknya sedang diberi rawatan alternatif. Seorang bomoh dikatakan memberi bawang putih untuk ditelan kepada si adik dan air yasin untuk diminum. Kemudian sesuatu di luar jangkaan telah berlaku. Apa yang terjadi sebenarnya? Ibu saudara kepada mangsa menyuruh anak saudaranya itu pergi berubat. Ini kerana mangsa disyaki terkena buatan orang. Ibu saudara mengatakan yang teman lelakinya boleh mengubat orang yang sakit terkena buatan orang. Akan tetapi kakak angkat kepada mangsa berasa hairan. Ini kerana kakak angkat mangsa tidak pernah melihat sesiapa pun yang datang berubat dengan kekasih ibu saudara mangsa itu. Pada malam kejadian, mangsa tidur bersama kakak angkatnya di dalam bilik. Kira-kira jam 4 pagi, si kakak perasan yang pintu bilik tidur terbuka sedikit dan mangsa sudah berada di ruang tamu. Dia kemudian mendengar jeritan adik angkatnya itu dengan menjerit, "Sakit! Sakit!" Ketika mangsa menjerit kesakitan, si kakak dapat cam yang itu adalah suara adik angkatnya. Suara mangsa dapat didengar kerana bilik tidur menghadap ke ruang tamu. Setelah mendengar jeritan adik angkatnya, si kakak pun bangun dan ingin melihat apa yang terjadi kepada adiknya itu. Ketika itulah si kakak dapat melihat dengan jelas yang adiknya sedang dirawat oleh seorang bomoh lelaki. Bomoh lelaki itu adalah kekasih kepada ibu saudara mangsa. Si kakak dapat melihat bomoh itu menumbuk dada dan perut mangsa ketika rawatan dijalankan. Pada ketika itu, mangsa dirawat dalam keadaan dia berdiri. Si kakak mula risau kerana dia melihat adik angkatnya itu kelihatan lemah tetapi masih lagi boleh berdiri. Melihatkan mangsa semakin tidak bermaya, si kakak cuba menghalang bomoh itu dari terus merawat adik angkatnya. Si kakak pun bersuara, "Jangan pukul adik." Lelaki yang sedang merawat mangsa itu menjawab, "Itu bukan adik kau." Mangsa kemudian mengadu kepada kakak angkatnya yang dia sakit perut dan mahu pergi ke tandas. Memandangkan mangsa dalam keadaan tidak bermaya, si kakak menemani mangsa ke dalam tandas. Tiba-tiba, bomoh itu masuk ke dalam tandas dan sekali lagi dia berkata, "Itu bukan adik kau." Bomoh kemudian meluru ke arah mangsa dan sekali lagi menumbuk mangsa. Bomoh mengatakan apa yang dilakukannya adalah untuk menghalau saka yang ada pada badan mangsa. Si kakak cuba untuk menghalang perbuatan bomoh itu. Namun, kudrat seorang perempuan tidak berdaya untuk menghalang kekuatan seorang lelaki. Apa yang lebih kejam adalah mangsa ditendang bertubi-tubi ketika dia sedang mencangkung sehinggakan mangsa jatuh terduduk di dalam lubang tandas. Ketika dipukul di dalam tandas, mangsa dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi, si kakak dapat melihat dengan jelas kesan lebam pada badan adik angkatnya itu. Mangsa kemudian ingin mengatakan sesuatu kepada kakak angkatnya. Apabila mangsa cuba membuka mulut untuk mengatakan sesuatu kepada kakak angkatnya, mangsa sudah tidak mampu untuk berkata-kata. Suara mangsa tidak keluar kerana sudah lemah dipukul bomoh yang merawatnya. Bomoh kemudian membawa pula mangsa ke ruang tamu. Bomoh mengatakan yang rawatan belum lagi selesai. Bomoh itu sekali lagi menumbuk perut dan dada mangsa. Dia kemudian menarik kemaluan mangsa. Bomoh mengatakan ada gangguan yang melekat di kemaluan mangsa. Si kakak kemudian sekali lagi cuba menghalang perbuatan bomoh tersebut. Namun, bomoh itu menolak si kakak ke dinding. Si kakak yang pada ketika itu turut berada di ruang tamu hanya mampu melihat sahaja adik angkatnya diseksa sedemikian rupa. Si kakak sudah tidak berdaya lagi untuk menghalang perbuatan bomoh berkenaan. Si kakak dapat melihat dengan jelas yang adik angkatnya itu sudah benar-benar dalam keadaan tidak bermaya. Kira-kira jam 6 pagi, mangsa didapati pengsan di dalam bilik air. Tangan mangsa berasa sejuk dan perutnya pula mula membuncit. Ibu saudara mangsa yang tinggal serumah dengannya kemudian menghubungi ambulans. Ketika ambulans tiba, pegawai perubatan memeriksa mangsa dan mendapati tiada nadi pada mangsa. Mangsa dengan segera dibawa ke hospital. Doktor yang menerima mangsa di hospital mengesahkan terdapat banyak kesan kecederaan dan lebam pada bahagian perut mangsa.
Kerana mendapati ada kesan-kesan kecederaan pada badan mangsa, doktor kemudian membuat laporan polis. Sebelum itu, doktor cuba memberikan rawatan kecemasan kepada mangsa termasuk bantuan pernafasan semasa mangsa dihantar ke hospital pada jam 8.55 pagi. Bagaimanapun, mangsa gagal memberikan respon dan disahkan meninggal dunia kira-kira jam 9.30 pagi. Lelaki yang merawat mangsa kemudian ditahan polis kerana disyaki membunuh. Suspek yang bernama Zakaria Kamarudin, 41 tahun, dituduh membunuh Muhammad Adam Haikal Dasril Abdullah, 7 tahun, di sebuah unit rumah pangsa Taman Kosas, Jalan Kosas 3/12, Ampang, Selangor, antara jam 10 malam hingga 6 pagi pada 3 Ogos 2015. Zakaria dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Zakaria bekerja sebagai kadi golf, manakala adik Adam Haikal merupakan murid tahun 1 di Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Kosas. Ketika perbicaraan di mahkamah, tertuduh menafikan yang dia membunuh mangsa. Tertuduh mengatakan yang mangsa mati kerana tercekik bawang putih. Ketika rawatan membuang saka itu dijalankan, kakak angkat mangsa langsung tidak melihat mangsa ada menelan bawang putih. Adakah benar dengan dakwaan tertuduh itu? Atau adakah tertuduh berbohong di mahkamah? Menurut fakta kes, ketika tertuduh menjalankan rawatan, mangsa dikatakan menjawab wak apabila ditanya siapa yang menghantar saka kepadanya. Disebabkan percaya mangsa terkena gangguan, dia perlu dirawat untuk membuang saka tersebut. Mangsa diminta minum air yasin dan muntahkan benda-benda kotor. Namun apa yang dapat dilihat dalam muntah mangsa adalah air yang telah diminum mangsa semata-mata. Tiada langsung benda kotor yang kelihatan dalam muntah tersebut. Dada mangsa juga ditepuk banyak kali kerana dikatakan gangguan itu berada di situ. Mangsa hanya menjerit dan memanggil mama dan papa. Pakar patologi juga mengesahkan punca kematian mangsa adalah disebabkan kecederaan yang dialami di muka, badan dan kaki. Selain itu, pakar patologi mengesahkan ada lebam pada badan dan juga kemaluan mangsa. Bengkak pada kemaluan mangsa berpadanan dengan benda tumpul seperti tumbukan dari kaki dan tangan. Ini menunjukkan tertuduh berbohong di mahkamah yang mengatakan mangsa mati kerana tercekik bawang putih. Hanya tertuduh seorang sahaja yang memukul si mati ketika rawatan membuang saka itu dijalankan. Pembelaan tertuduh gagal di mahkamah. Tiada keraguan munasabah ke atas pihak pendakwaan bagi membuktikan adanya elemen pembunuhan. Tiada bukti jelas menunjukkan yang si mati telah mengalami gangguan saka. Mangsa sebaliknya hanyalah seorang budak yang hyperaktif. Pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes mereka melampaui keraguan yang munasabah. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam diputuskan pada 24 Disember 2020. Zakaria Kamarudin didapati bersalah membunuh adik Adam Haikal dan dikenakan hukuman gantung sampai mati. Keputusan kes ini dijangka akan dirayu ke Mahkamah Rayuan Putrajaya. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Zakaria Kamarudin 2018 MLJU 2170 Mahkamah Tinggi Shah Alam.